أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. InsyaAllah kita lihat kepada daripada kitab ini, kitab Fadilah Zikir, hadis-hadis kelebihan tasbih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi taufik kepada kita untuk sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tasbih ini adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat suka. Sebab itulah para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk-makhluk lain Allah perintahkan untuk bertasbih. Tasbih ini dia akan mempunyai kaitan yang sangat, sebagaimana kita mensucikan Allah Subhanallah, Maha Suci Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah, ataupun lain-lain ungkapan tasbih, sebenarnya ia akan memberi kesan untuk menyucikan hati kita. Karena kalau kita belajar tasawuf pun tujuan dia satu saja, iaitu kita nak bersihkan hati kita ini daripada sifat-sifat, nak sucikan hati kita ini daripada sifat-sifat yang Allah Ta'ala tak suka, yang kita panggil mahmudah, mazmumah, yang dikeji, yang dicela. Tapi dan dalam masa yang sama kita nak hias diri kita ini dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala suka, iaitu mahmudah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jadi kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia adalah pelajar sepenuh masa Madrasah Madinah Al-Munawwarah, Madinah ataupun Masjidin Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dia adalah seorang sahabat yang walaupun masuk Islam tu dah agak lewat, tetapi dia full time dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia full time dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan, dua kalimah yang ringan di lidah. Apa maksud ringan di lidah ni? Ulama menyatakan maksud ringan di lidah ialah apabila kalimah ini menunjukkan kalimah ini mudah nak disebut. Mudah untuk disebut, tak perlulah nak ambil masa yang lama. Sebab tu ringan sangat. Ringan di lidah ini membawa maksud tidak perlu meluangkan masa yang lama untuk menyebut kalimah ini, sebab sangat mudah, sangat ringkas. Maknanya kalau kita nak hafal pun sangat-sangat mudah, ringkas. Kalau kata ayat kursi pun banyak, kalau ayat kursi pun banyak. Tapi yang ni maksudnya sangat-sangat mudah. Kalimah ini ringan di lidah ni, maksud dia mudah dihafal, mudah nak disebut, dan masa yang diambil tu tak lama. Bagaimanapun, kata Nabi SAW lagi, thaqilatani fil mizan, berat. Kedua-dua kalimat ini, thaqilatani, berat akan keduanya, fil mizan, di dalam semasa timbangan mizan nanti. Semasa timbangan amal nanti, maka kalimah ini berat. Apa maksud berat? Iaitu disebabkan kalimah tersebut sangat mulia, dan juga kerana dapat diwiridkan dengan mudah dan banyak, maka kalimah tersebut, ganjaran kalimah tersebut, pahala yang terhasil daripada kalimah tersebut akan memberatkan timbangan amalan. Itu satu. Tip dua perkara, sifat yang Nabi nak sebut kalimah ni.
Dan kalimah sifat yang ketiga Nabi SAW tekankan di sini ialah habibatani ila rahman. Dua-dua kalimah ini sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, oleh Tuhan yang Maha Rahman. Jadi apa maksud? Ini nak bagi tahu kemuliaan yang paling tinggi. Kalaulah kita tak tahu pun tentang pahala dia, ganjaran dia banyak mana sekalipun, tapi apabila ia diberitahu sebagai habibatani, dua kalimah ini dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah memadai sebenarnya bagi kita untuk bersungguh-sungguh mengucapkan, mewiridkan, memperbanyakkan tasbih kita dengan kalimah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimah itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azimi. Tu kalau nak milah. Jadi memang sangat mudah lah. Nak hafal pun tak payah satu muka surat. Kalau kita nak hafal ayat kursi pun panjang. Nah ini setakat subhanallah hamdihi, subhanallahil azim, subhanallah hamdihi, subhanallahil azim. Sama-sama. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Muslim, oleh At-Tirmidzi, oleh An-Nasa'i, oleh Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh begitu ramai imam-imam hadis, nak menunjukkan hadis ini adalah begitu diriwayatkan dengan begitu meluas, dan perkara ini, hadis ini telah letak oleh Imam Al-Bukhari sebagai hadis yang terakhir, mengakhiri, menutup kitab sahih dia. Jadi kalau orang yang belajar kitab, orang yang talaki yang belajar kitab daurah hadis sahih Bukhari ini, tahu daurah hadis lah, bukan sahih Bukhari saja, daurah hadis, untuk convocation mereka akan buat majlis khatam Bukhari. Maksudnya mereka habislah belajar 6 kitab tu, mereka habislah. Mereka akan tutup dengan hadis, inilah hadis ni, hadis terakhir dalam Bukhari. Jadi ulama banyak ulang kenapa hadis ini yang Imam Bukhari letak di akhir sebagai penutup kepada kitab dia, kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Jadi banyaklah huraian ulama. Maka antaranya ialah nak bagi tahu bahawasanya apa sahaja yang dibuat daripada awal Sahih Bukhari, hadis-hadis yang dihimpunkan tu, akhir sekali nak menuju kepada perkara yang terakhir yang akan dihadapi oleh manusia ni, oleh kita. Apa dia? Apa akhirnya bila kehidupan kita ini dinilai, ditimbang, dosa pahala kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah akhirnya kehidupan kita ni akan dihakimi. Akan dah masuk mahkamah dah, dalam hari hisab tu dah masuk mahkamah Allah, dah berbincang, berguam dan sebagainya. Maka akhirnya tibalah masa diputuskan dengan muktamad, ditimbanglah amal ibadah kita, ditimbang segala kelakuan kita, tindakan-tindakan kita, perbuatan kita dahulu di dunia ni. Jadi nak bagi tahu seluruh Bukhari, yang Sahih Bukhari itu sebenarnya tujuan dia satu saja, supaya kita selamat semasa pengakhiran timbangan kita tu, kita dapat selamat daripada tangkapan neraka Allah dan dimasukkan dalam syurga Allah. Dan ulama juga menyatakan, nak bagi tahu juga bahawasanya akhir sekali ialah kita nak mencari kesukaan Allah Ta'ala pada kita, kesukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita, dan akhirnya kita nak benar-benar akidah kita ini, akikat kita ini benar-benar mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini tasbih adalah satu perkara yang habibatan, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW pernah sebut juga, jangan ada sesiapa pun daripada kamu yang tidak melakukan 1000 kebajikan setiap hari. Maknanya Nabi SAW kata, janganlah ada yang tak buat 1000 kebajikan. Banyak tu 1000 kebajikan ni kan. Tapi kata Nabi SAW, macam mana nak 1000 kebajikan itu? Bacalah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi 100 kali, maka ia menyamai 1000 kebajikan. Allah Akbar.
subhanallah walhamdulillah ni kan 100 kali 5 minit tak sampai. Tak percaya cuba buat kan. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, 5 minit pun tak sampai. Tetapi Allah Ta'ala akan catat setelah kita ucap subhanallah walhamdulillah 100 kali 1000 kebaikan, seolah-olah kita melakukan 1000 kebaikan. Jadi maknanya tercapailah apa yang Nabi SAW gesa kita tadi supaya buat 1000 kebaikan. Dalam hadis lain pula disebut, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali pada waktu pagi dan petang, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Laut tu sendiri pun besar dah, luas dah lautan ni, seluruh lautan ni. Buih pula banyak manalah buih dalam laut ni kan. Jadi nak bagi tahu bahawasanya ucap subhanallah walhamdulillah pagi dan petang ini adalah satu perkara yang sangat-sangat menguntungkan kita. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami illallah, nak tak aku bagi tahu kamu, khabarkan kepada kamu dengan perkataan yang paling dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nak ajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tarik perhatian sahabat dulu kepada perkara yang dia nak ajar. Jadi Nabi tanya dulu. Ini modul Nabi SAW kan. Ala ukhbiruka, nak tak aku ajarkan, aku khabarkan kepada kamu satu perkataan yang mana Allah Ta'ala sangat suka. Qultu, maka aku bagi tahu, aku jawab, ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalami ilallah, khabarkanlah kepada aku apakah dia perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka Nabi SAW pun bersabda, inna ahabbal kalami ilallah subhanallahi wa bihamdih, sesungguhnya secinta-cinta perkataan di sisi Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala ialah subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah, wa bihamdih, dan segala pujian baginya. Jadi dalam setengah riwayat yang lain, ini hadis ini adalah riwayat Muslim, Tirmizi. Manakala dalam hadis yang lain ada nyatakan bahawa kalimah tersebut ialah subhana rabbi wa bihamdi, dengan sedikit lafaz yang berbeza. Tetapi kalimah ini, kalimah tasbih inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya untuk malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala suruh tasbih subhanallah wa hamdi. Ini adalah tasbih yang sangat-sangat besarlah. Seluruh malaikat akan jadi macam tu. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala kata, wa nahnu, malaikat kata pada Allah Taala, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sesungguhnya kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan, mentakdiskan engkau. Jadi maknanya di sinilah. Dan juga disebutkan bahawasanya dalam satu hadis bahawa langit tu berderak-derak, berbunyi-bunyi kerana beban yang berat. Dan sudah tentulah kerana apa? Kerana malaikat ini sentiasa, begitu ramai malaikat yang sibuk bersujud dan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ditekankan tentang tasbih. Dalam hadis ini, riwayat Muslim ini, perkataan yang paling Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala suka. Bila Allah Ta'ala suka, macam kita dengar, kalau kita suka dengar lagu, kita dengar lagu tu, kita suka dengar lah, maka kita akan beri perhatian. Begitu ke Allah Ta'ala. Bila kita sebut perkataan yang Allah Ta'ala suka, Allah akan beri perhatian kepada apa yang kita cakap. Maknanya kita pada masa itu, masa kita ucap subhanallah hamdi, subhanallah hamdi, subhanallah hamdi,
Allah beri perhatian pada kita. Mana ada satu kelebihan yang lebih besar bila Allah Ta'ala beri perhatian. Sebab ia adalah perkataan yang Allah Ta'ala suka. Macam-macam kita baca Quran pun Allah Ta'ala beri perhatian. Sebab itu adalah perkataan yang Allah Ta'ala suka, perkataan dia sendiri. Tapi subhanallah wa bihamdihi adalah tasbih kita pada Allah Ta'ala. Bahkan bukan kita, ada riwayat-riwayat yang lain dinyatakan itu dan juga tasbih para malaikat dan juga tasbih seluruh makhluk-makhluk yang lain. An Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abu Talha daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, daripada bapanya, daripada datuknya radhiyallahu anhu, maka qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang ucapkan la ilaha illallah masuk syurga. Masuk syurga. Dakhala al-jannah. Au wajabat lahul jannah, atau wajiblah baginya syurga. Wajiblah baginya syurga. Kan? Baginya syurga. Di sini satu peluang, satu tawaran yang begitu hebatlah membaca, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita kena banyak-banyaklah ucap la ilaha illallah ni. Semoga dengan banyak-banyak kita ucap tu, sekurang-kurangnya kita dapat, kita dapatlah salah satu ucapan kita tu yang diterima, menyebabkan dapat kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man qala, siapa-siapa pula yang kata subhanallahi wa bihamdi, tasbih tadi ni subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah, siapa-siapa yang bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala ni dengan subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali, 100 kali, katabalahu mi'ata alfin hasanatin, maka dituliskan baginya berapa tu? Allah Ta'ala akan tuliskan baginya mi'ata alfin hasanatin wa arba'an wa ishrina alfin hasanah, 124,000 hasanah, 124,000 pahala, 124,000 hasanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tuliskan bagi dia. Apabila kita cukupkan subhanallah wa bihamdi itu 100 kali, 100 kali je. Bukan banyak 100 kali ni, kan? Tak sampai 5 minit pun 100 kali ni. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala pujian baginya itu, mi'ata marrah, 100 kali, kataballahu lahu mi'ata alfi hasanah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tulis bagi dia mi'ata alfi hasanatin wa arba'an wa ishrina alfa hasanah, 124,000 ganjaran pahala. Buat benda sikit, buat benda ringan, buat benda mudah, subhanallah hamdi, subhanallah hamdi 100 kali, dapat pahala seperti sebanyak 124,000 pahala. Qalu, maka bila para sahabat dengar macam ni, para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, idzan la yahliku minna ahadun. Oh, kalau macam tu ya Rasulullah, ucap la ilaha illallah masuk syurga, ucap subhanallah wa bihamdihi 124,000 pahala. La, kalau macam tu, la yahliku minna ahadun, tak ada seorang pun daripada kami ni akan binasa. Oh, macam tu selamat semua masuk syurga lah, tak ada masalah lah kalau macam tu. Qal, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab balik, bal, bukan gitu, bal inna ahadakum la yaji'u bil hasanat law wudi'at ala jabalin asqalathu summa taji'un ni'am fatadhhabu bitilka summa yatatawadu ar-rabbu ba'da dhalika birahmatihi. Jadi Nabi SAW membetulkan kefahaman sahabat. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu senanglah nak masuk syurga. Oh, sebut la ilaha illallah wajib syurga. Sebut subhanallah wa bihamdihi 100 kali, dapat pahala 124,000. 124,000 tu
Tu 100 kali. Kalau buat pagi tu pagi 100, petang 100, 280 ribu. Kan? Jadi bila macam tu, sahabat kata kalau macam tu tak ada orang lah masuk neraka, semua okey semua lah. Kata Rasulullah, oh tidak macam tu. Kerana apa? Inna ahadakum la yaji'u bil hasanat. Dia kata, Nabi SAW kata, ada orang yang daripada kamu ini datang dengan pahala, dengan bawa pahala ni, hasanah ini, kebaikan ni, pahala dia ni yang begitu banyak, yang mana pahala tadi kalau letak atas bukit pun tersepit lah, bukit pun akan tertindih, bukit tadi akan tertindih. Berat, bukit pun tak sanggup nak tanggung beratnya pahala dia ni. Ala jabal asqalathu, kalau letak atas bukit pun akan rasa sangat berat nak tanggung pahala dia. Banyak tu. Summa taji an-ni'am, kemudian dibawakan, Allah Ta'ala pun bawakan kepada dia hitungan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi bila bawa pahala banyak macam bukit ni, letak pula Allah Ta'ala buat bagi nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fatadhabu bitalika, maka hilang habis segala pahala tadi bila nak diletakkan dengan ganjaran-ganjaran, dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berikan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ganjaran itu semua akan lenyap. Fatadhabu bitalika, habis semua. Kita rasa banyaklah pahala aku bawa ni, mari letak mata sebiji, habis. Tak ada nak bayar dah dengan pahala tadi. Lepas tu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa, kemudian yatatawalur rabb ba'da dzalika bi rahmatihi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah setelah itu akan membantu hamba-Nya dengan kurniaan dan kerahiman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini rawahul al-Hakim, diriwayatkan oleh al-Hakim, faqala sahihul isnad, dan dia mengatakan hadis ini isnadnya adalah sahih. Jadi nak bagi tahu betul lah yang Nabi SAW beritahu dalam hadis yang lain, kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi bukan bermaksud dengan kita berangan-angan sahaja untuk dapat rahmat Allah. Kita ni tak masuk syurga dengan amalan kita. Apa maksud ni lah, macam hadis ni yang Nabi SAW bagi tahu ni lah. Kita memang tak masuk syurga dengan amalan kita, kerana bila kita, Allah Ta'ala bawa timbangan nilai nikmat Allah Ta'ala bagi tu, habis dah, tak boleh nak bayar dah. Dah habis dah, amalan kita tu pakai habis kat situ, yang kata Nabi SAW. Tetapi Allah Ta'ala ni nak bagi rahmat dia tadi ni, yang kata masuk syurga dengan rahmat Allah ni, Allah nak bagi rahmat, dia nak tengok juga kita punya usaha, sejauh mana kita ni bersungguh-sungguh cari rahmat dia, barulah kita akan diberi oleh rahmat. Jadi jangan kita salah faham dengan sebab tu kita masuk syurga bukan rahmat Allah, tak payah buat amal. Lagi jauh lah. Kalau orang yang bawa seperti bukit, seperti gunung punya amalan pun tak masuk syurga dengan amalan tu, kita tak ada langsung, lagi tak ada lah keluar. Tapi tujuan dia ialah kita nak kena faham bahawasanya yang dimaksudkan itu ialah kita ini hendaklah berusaha membawa kebaikan sebanyak-banyaknya, dan semoga-moga di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam Nabi SAW kata apa, yatatawalur rabbu ba'da zalika bi rahmatihi, setelah lenyap habis segala pahala kita kerana banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala beri, tak dapat kita nak balas, tak dapat kita nak bayar, maka tak lepaslah kita ni, maka baru dah datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bi rahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah kita ini insya-Allah kita cuba usaha untuk kita ni sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Taala. Dia tasbih ni mudah. Dalam hadis ni pun dia tak sebut tasbih ni kena duduk menghadap kiblat, kena betul-betul, tak. Kalau boleh macam tu, itu A lah, A punya grade lah. Tapi dalam apa keadaan, hari ni kita nak cerita, fokus kita tentang tasbih sebenarnya. Jadi tasbih pula yang paling mudah, subhanallahi wa bihamdi. Kalau rajin sikit lagi, subhanallahil azim. Kalau tak ayat pun tak apalah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Kalau 100 kali pagi, 100 kali petang, Allah ampun dosa walaupun sebanyak buih di lautan.
Kalau kita sebut 100 kali saja tak sempat, pagi tak sempat kita sebut sempat petang, tak sempat petang kita sebut pagi, tak sempat pagi kita sebut malam. Dalam sehari tu ada sebut juga subhanallah wa bihamdi 100 kali. Allah Taala bagi 124,000 ganjaran pahala. Kalau tak buat juga tak tahu lah nak cakap apa, nak baca hadis mana lagi tak tahu. Sekarang ni tinggal lagi bukan masalah tahu dengan tak tahu, tinggal lagi kita nak ke tak nak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ni kita nak pergi makan durian ni, sambil nak cari buah durian tu rasanya cukup 100 kali subhanallah wa bihamdihi kan. Jadi apa masalah? Bukanlah dengan bila kita nak zikir subhanallah wa bihamdihi tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak buat apa, pergi kerja tak boleh, apa tak. Bukan tak ada apa. Tapi Allah Taala nak bagi juga pahala. Allah Taala nak bagi juga 124,000. Tu kalau sebut 100 kali, kalau 200 kali 124 248 2,448,248,000. Sebab itulah ahli-ahli tasawuf, orang-orang yang ahlullah ni, mereka akan tasbihkan beribu-ribu. Sebab mereka mengharapkan dengan itulah Allah Ta'ala akan beri rahmat pada mereka nanti. Bukan sebab mereka harap pada amalan. Nabi dah bagi tahu ni, amalan ni hebat macam mana, macam gunung sekalipun, bawa nikmat mata sebiji dah habis, tak boleh nak bayar dah. Tapi tujuan kita buat ni supaya Allah jatuh rahmat pada kita. Allah Ta'ala tengok, Allah kesian, bagus hamba aku dia usaha sungguh dah, 30 gunung dah dia bawa amalan dia. Tak apalah, dengan rahmat aku tolong selamat dia masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang kita nak letak di hadapan kita setiap hari supaya kita tidak rugi. Bukan banyak pun, supaya kita ni tidak rugi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, supaya kita ni tak rugi. Kalau tidak, Allah rasanya ni rahmat Allah Ta'ala besar. Jaga semayang 5 waktu, jaga semayang 5 minit ya. Semayang ni bukannya sampai 3 jam. Tu ya. Rasanya kalau kita campur-campur lah semua 5 waktu ni, subuh 5 minit, katalah ambil 5 minit lah, tak sampai pun sebenarnya subuh 5 minit, zuhur 5 minit, baru 25 minit. 5 darab 5, 25 baru. Ada 24 jam. Jaga sikit hak wajib-wajib tu, tambah sikit subhanallah wa bihamdihi tu, bagi ada dalam satu hari tu biar ada lah 100 kali. Kalau okey sikit lagi, tambah apa, pagi 100, target kita pagi 100, petang 100, sebab nak dapat offer diampun dosa walaupun sebanyak duit dia lautan. Jadi inilah insya-Allah, semoga Allah SWT bagi taufik, bagi kefahaman pada kita tentang perkara ini, dan Allah Ta'ala beri taufik untuk kita amal. Yang penting kita faham, kita amal, dan untuk untung lagi kita kena cerita pada orang lain. Kita kena share perkara ni pada orang lain. 10 orang dengar, 10 orang amal, kita dapat 1.24 juta ringgit. 10 orang dengar, 10 orang, macam tu dia pun amal juga 100 kali subhanallah wa bihamdihi setiap hari. Dia dapat 124,000, kita pun dapat 124,000. Kalau 10 orang dengar, 1.2 juta kita dapat tiap-tiap hari. Yang ni pula pergi lagi kempen, share pula dengan orang lain, 10 orang lagi, 20 pula, maka berjuta-juta lah kita. Walaupun kita tidak masuk syurga dengan amalan, tapi hak berjuta-juta yang macam gunung, Nabi istilah apa, Nabi bagi contoh kat sini ni, seperti gunung amalan dia sekalipun, kita tahu tak masuk syurga dengan amalan, tetapi dengan amalan itulah menyebabkan rahmat Allah Ta'ala itu datang pada kita. Itulah yang kita harapkan dengan rahmat Allah Ta'ala inilah. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala kita faham amal dan kita dapat sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba ma yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.